Tuan kalau pergi ke pesta buku antarabangsa, tuan-tuan akan dapat lihat ada banyak buku kan. Tapi beritahu saya, buku apakah yang mana dia tak cukup anda baca? Baca bagi anda adalah tak sebut apa-apa, just boleh faham daripada perkataan novel berkenaan, buku berkenaan, betul tak? Itu baca bagi anda, betul tak? So kita faham dari satu bab ke satu bab, dari satu bab ke satu bab, betul tak? Masa tidur atas katil pun boleh melakukan aktiviti baca, betul tak? Yang penting faham. Tetapi buku yang bernama Al-Quran ini, dia tidak boleh begitu sahaja. Dia memerlukan sebut dengan betul. Apa yang disebut oleh Ustaz Nazari tadi. Ada tak buku-buku anda beli di mana-mana kedai, anda kena baca dengan betul perkataannya? Atau ibu bapa membimbing supaya baca betul-betul apa yang ditulis oleh penulis. Mama, kenapa kena baca betul-betul? Yang penting saya faham. Kenapa nak kena baca betul-betul? Tak penting benda tu. Tetapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran tak boleh baca, lepas tu duduk diam, tak buat apa-apa. Al-Quran ini antara kemu'jizatannya adalah mendengar sahaja bacaan sudah boleh menyebabkan seseorang menangis. Jadi ia tidak boleh sekadar baca dan mulut tidak bergerak. Iqra adalah anda kena baca dengan sebutan yang betul. Itu satu dah benda yang pelik tentang buku ini berbanding jutaan buku lain di pesta buku. Keunikan, kepelikan, keajaiban yang kedua adalah setiap perkataannya begitu mendalam makna. Ada tak buku anda baca daripada mana-mana kedai yang mana anda tersangkut dekat satu ayat, anda tak boleh nak teruskan membaca ayat kedua kerana terlalu tersentuh hati anda dengan ayat penulis berkenaan. Saya tak boleh nak bergerak ke ayat seterusnya kerana saya terlalu tersentuh dengan ayat ini. Buku apakah itu? Ada ke buku begitu? Jadi Quran bukan buku karangan manusia. Quran ini tuan-tuan jangan terlalu gairah untuk khatam dan tamat. Kerana setiap kalimat terlalu mendalam maknanya. Contoh, anda mahu membaca surah Wal Asri sebentar lagi kan? Sebentar lagi kita makan apa sebentar lagi? Jadi pukul 12 kita baca Wal Asri, betul? Okey, kalau saya boleh tanya, Al-Asr itu apa? Dalam terjemahan yang biasa anda baca. Terjemahan tulis apa? Masa, betul tak? Tetapi kan ia adalah satu perkataan yang ada banyak makna, bukan satu makna sahaja. Itu makluman tuan-tuan perempuan, para ulama menghimpunkan perkataan asar kalau anda sebut masa, ia hanya 1/5 daripada makna dalam bahasa Arab. Ada lagi 4 yang anda miss. Antaranya adalah waktu asar. Jadi kalau begitulah buku ini, maka nampak tak anehnya bagaimana setiap perkataan itu rupanya ada banyak makna. Dan seseorang tidak boleh mendakwa, saya sudah tahu makna ayat ini. Kerana setiap ayat terbentuk daripada perkataan. Dan setiap perkataan dalam bahasa Arab, tuan-tuan, perkataan dalam bahasa Arab ini Allah pilih untuk diturunkan Quran. Tahu tak kenapa? Antara sebabnya kenapa Allah tak turunkan Quran dalam bahasa Iban? Kenapa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab? Kerana antara kelebihan bahasa Arab adalah satu kalimah itu terhimpun padanya banyak makna. Anda tahu tak perkataan pedang dalam bahasa Arab? Ada 64 perkataan bagi pedang. Yang anda hanya tahu saif. Pedang saiz bagaimana, pedang bentuk bagaimana, menentukan nama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih perkataan yang paling tepat bagi menerangkan makna. Dan terkadang satu perkataan itu ada banyak makna. Jadi dia memerlukan anda berfikir panjang. Tidak boleh bergerak ke ayat 2, ayat 3 kerana belum lagi benar-benar faham 100%, 5/5 makna Al-Asr. Ini satu perkara yang aneh. Yang kedua tentang Quran.
Anehnya yang ketiga adalah sebenarnya setiap ayat dari buku ini berbicara tentang masalah anda. Tahukah anda? Tak ada satu ayat pun dalam buku 114 bab 600 muka surat lebih 30 juzuk ini melainkan berbicara tentang masalahmu. Anda barangkali membaca cerita pasal Dr. Azrul sebut tadi Zulaikha, kan? Imratul Aziz, isteri Al-Aziz. Barangkali anda tidak merasakan ayat itu ada kena-mengena dengan anda kerana ini cerita wanita penggoda curang kepada suaminya. Orang yang melakukan tadabbur, dia akan memerhatikan bahawasanya buku ini bukan menceritakan tentang satu orang wanita daripada masa lampau. Buku ini sedang menegur tentang karakter saya yang barangkali banyak membuang masa, lalu kerana banyak buang masa, tak tahu kerja apa nak dibuat di rumah, lalu akhirnya banyak buka FB dan tidak menundukkan pandangan pada gambar-gambar orang-orang lelaki yang tampan-tampan. Lalu apa bezanya anda dengan Zulaikha? Kalau begitu, karena ayat itu warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, yang antara maknanya tidak menundukkan pandangan. Jadi tak ada satu ayat pun daripada lebih 6,000 ayat ini melainkan berbicara tentang anda. Cuma barangkali nampak tak nampak je kaitan tu. Barangkali nampak tak nampak ayat tu berbicara tentang anda. Bila baca tafsir, baca lagi, rujuk ustaz, akhirnya baru jumpa ayat tu memang ada kaitan dengan saya rupa-rupanya. Sebelum ni hanya sekadar baca, lalu tak nampak kaitan. Ingat ya, setiap ayat Quran ada kaitan dengan anda. Cumanya keterbatasan ilmu menyebabkan tak nampak sekarang. Nanti mudah-mudahan akan nampak. So ini satu perkara yang aneh. Anda pernah baca tak mana-mana buku yang mana setiap ayat penulis itu menyebabkan anda terasa sentap? Tahu sentap? Pernah tak baca mana-mana buku Lord of the Ring ke, ataupun buku yang mana penulisan buku berkenaan memang setiap ayatnya menyebabkan saya terasa? Pernah? Ada tak mana-mana buku anda baca tak ada satu ayat pun sia-sia? Semuanya berbicara tentang kehidupan saya. Penulis apakah ini? Dia seperti tahu tentang hal ehwal dan masalah saya. Hebat penulis itu. Buku itu biasanya katakan 10 juta dicetak, dan semua 10 juta pembaca merasakan buku itu berbicara tentang kehidupannya. Siapakah penulis buku ini? 10 juta merasakan penulis ini memang berbicara tentang saya. Walaupun saya seorang engineer di Petronas, walaupun saya seorang cikgu yang mengajar di SK mana tadi, saya sempat kenalan tadi. Aneh benar penulis itu kalau dia boleh berbicara dengan segenap jenis manusia. Ini luar biasa yang ketiga. Luar biasa yang keempat, pernah tak anda beli mana-mana buku yang anda hafal ayat-ayat penulis? Tadabkur hafal. Pernah baca mana-mana buku yang ahli politik tulis? Lalu anda merasakan dengan hafal ayat-ayat penulis itu dia satu kemanisan. Di mana manisnya menghafal ayat-ayat penulis buku? Betul lagi ahli politik. Di mana manisnya? Tetapi Quran ini berbeza. Tuan-tuan nak rasa manis, seronok, bahagia pada hafal, bukan setakat baca. Manisnya Quran ini bila kita solat dan kita baca dalam solat surah yang kita hafal selepas kita faham. Itulah kemanisan dalam hidup. Aneh kan buku ini? Allah kata manisnya kandungan buku ini bila anda hafal, dan bukan sekadar tadabbur tapi hafal, tadabkur. Dan aneh yang terakhir adalah Allah tak nak walau satu ayat dalam buku ini tak sampai pada orang yang tak hadir. Kerana hebatnya apa yang terkandung dalam buku ini, maka buka mulut sebarkan pada yang lain. Balighu anni walau ayat. Jadi ini perkara yang disebut tuntutan Al-Quran kepada pembaca, 5T. That's why kita namakan program ini Mahfud.
kita namakan program ini STAR, walaupun ia bermakna Simposium Tadabbur Al-Quran sebagai Rahmat. Okey, saya